Inilah program anjuran Health Wellness dengan kerjasama OSH, Jabatan Timbalan Naib Chancellor Pembangunan dan Inovasi UTM Johor Bahru. Okay, hari ini kita bawakan khas daripada UiTM, which is sebenarnya mereka adalah orang-orang yang banyak membantu saya semasa saya intern di sana. So, kita perkenalkan Puan Suzaina Rahmat, Pegawai Psikologi Kanan daripada UiTM Johor Bahru Cawangan Pasir Gudang. Puan Nur Aina Nasiha, Pegawai Psikologi. Dan juga Profesor Madya Dr. Aminah Bibi Saldalvi. Ni antara orang-orang yang hebat lah saya kira di UiTM. So insyaAllah mungkin petang ni kita akan kongsikan sama-sama tips macam mana kita nak menangani atau kita nak macam mana kita nak menjaga kesihatan mental kita pada bulan Ramadan. Okey, sebelum tu kita buka dulu program kita dengan membuka kita Al-Fatihah. Fatihah. Okey, dipersilakan Puan Su. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih buat Cik Nazlin Muhammad Fuad selaku setiausaha pejabat, selaku penganjur, selaku yang mengirimkan surat untuk kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Mungkin Cik Lin boleh record lah untuk nanti yang tak dapat nak tengok ke apa semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey, assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, kalau di Cisco Webex ni kita ada emoji kan dekat bawah reaction tu. Saya nak you all semua letakkan emoji masing-masing. Emoji apa hari ni semua? Cuba letak emoji tu. Alhamdulillah. Ada thumb up, ada yang love kan, ada smile. Oh, ada yang membara api kan. Tak sabar nak dengar apa tips dia ke. Okay, ada yang ceria sangat. Alhamdulillah. Alright, so banyak yang ceria. Ada yang dah wow. Okay. Jadi, itu antara emosi kita lah. Tadi Cik Nazrin ada terangkan tentang kita punya mental health again kan. Okay, ini emosi-emosi pada petang ni. So far kita dah ada 45 peserta. Terima kasih sebab bersama kami di Cisco Webex Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih buat Cik Nazim Muhammad Fuad, cantik orangnya, kan? Cantik orangnya, muda belia. Walaupun sebenarnya sama batch umur tu dengan saya tu, tapi nampak jauh lebih muda. Exercise selalu ni. Makan pun jaga, kan? Okey, tidak dilupa buat yang berusaha Profesor Dr. Rosli bin Mak Ilyas, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi di UTM kerana sudi berjumpa kami. Tidak lupa juga buat Encik Puan kan, Puan Nur Hakimi bin Kosono, Timbalan Pendaftar sana yang membuat surat jemputan kepada kami bertiga. Terima kasih melayankan lidah kami untuk dapatkan surat jemputan. And then tidak lupa kami di sini ada prorektor yang beri keizinan bertiga kami untuk menyampaikan sesi perkongsian pada petang ni, iaitu Dr. Haryana binti Muhammad Hairi, muslimin dan muslimat sekalian, barisan staf UTM, barisan staf UiTM dan para pendengar di alam maya. Suka saya terangkan, kalau kita tengok dekat poster tu kita ada 3 generasi seperti yang Cik Lin dah terangkan tadi, iaitu kita ada Profesor Madya, Dr. Aminah Bibi, saya sendiri Suzaina Rahmat dan rakan saya Puan Nur Aina Nasiha binti Zainuddin. Ketiga-tiga kami ni, kenapa kami sudi selain kami kenal Nadlin ni adalah ketiga-tiga kami ni memang alumni UTM. Okey, kalau Dr. Aminah daripada Fakulti Pendidikan dan juga pernah mengajar sebagai pensyarah English di sana. Selama beberapa tahun Dr. Min kat sana, lama ni rasanya. Dr. Min baru lagi di UiTM, tapi dah senior di UTM. And then kalau saya sendiri alumni daripada Fakulti Pendidikan dan Puan Aina adalah alumni daripada Fakulti Sains Sosial. Actually dia barukan je sama dengan Fakulti Nazim jugalah. Okay. Jadi yang tu ketiga-tiga kami, kenapa kami menabur bakti? Kiranya menabur bakti sirih puraka ganggang untuk UTM jugalah pada petang ni sempena bulan Ramadan. Alright. Jadi kita teruskan untuk slot pertama. Kita akan ada slot 3 slot. Pertama saya lebih kepada slot saya, kedua slot Puan Aina dan ketiga akan ada slot melalui Dr. Min. Slot yang berbeza-beza. Alright. Okay. Seterusnya. Alright. Saya lebih fokus kepada slot yang self-care.
Alright, saya punya slot adalah self-care. Jadi, self-care ni pertama kita kena tahu konsep puasa dulu. Bila Cik Lim bagi tips kesihatan mental, menjaga kesihatan mental di bulan Ramadan ni, pertama kita tahu apa tu masuk puasa. Puasa ni besar kan? Tapi memandangkan RU University ni kena cakap saintifik sikit lah. Kalau seperti di layar tu, puasa secara kesihatan mental dapat memberi kesan kepada mood seperti perubahan neurotransmitter, kualiti tidur dan sintesis faktor neuropotik. Itu antara faktor-faktor dia lah. Juga diganggu, maksudnya hantar ke neuron otak kita, sel-sel otak kita berkembang, bahagian mana yang bergabung antara bersama, and then kita transferkan apa emosi kita ketika berpuasa. Dari segi pemerhatian klinikal pula, kesan awal puasa pada gejala keburungan dan peningkatan mood, kewaspadaan dan rasa ketenangan. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi hospital ke, kita nak bagi orang tenang, doktor akan puasakan dia, kan? Sama juga macam kita sekarang ni, 60 orang peserta sini termasuk saya. Jadi kadang-kadang kita berpuasa rasa lebih tenang tak? Tenang tak you all bila berpuasa ni? Ke dah tak tenang dah? Ni kira malam malam ke-15. Tenang ke tak tenang? Ada ruangan cek boleh guna. Dah rasa tenang kan? Tenang, Rasa tenang. tenang. So far Rasa tenang lagi. tenang. Okey, jadi puasa ni adalah besar. Jadi kalau semua agama, kalau kita Malaysia ni kita ada Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak, orang asli. Semua agama ni saya percaya dia ada puasa dia. Okey, tapi kita fokus tentang puasa Ramadan bagi umat Islam, ertinya menahan diri daripada makan dan minum. Pertama kena niat lah, of course. Okey. So jadi bukan tahan lapar dan dahaga je. Hukum puasa tu sendiri adalah wajib bagi umat Islam. Menahan diri daripada menipu, mengeluarkan kata-kata buruk. Okey, kalau berpuasa pun bergaduh ke, bertengkar ke, sakitkan hati orang ke, kuranglah pahala-pahala puasa tu. Sebab pahala ni lebih mengajar kita erti kesabaran, kejujuran, betul lah ansur. Sekiranya amalan-amalan yang mulia. Sebab kita nak menyuburkan moral-moral dan nilai murni antara sesama kita. Okey, saya harap jelas kat situ. Alright? Okey. Seterusnya, alright. Sebab kan macam saya tak nak 65 peserta ni saya nak nampak aktif sikit. Kita main Slido boleh tak sesama? Boleh eh? Boleh tak main Slido bersama? Okay, you all semua boleh scan QR code tu. Masuk hashtag 2554407. Sebelum tu lah. Sebab kita nak tengok hormon-hormon you all hari ni apa. Okay, boleh. Semua masuk. Dah masuk. Dah masuk ke? Nak saya copy kat ruangan chat ya? Kena copy link kat ruangan chat. Link yang sama tu. Tapi kalau you all masuk slido.com 2554407 dah. Kita refresh balik. Kita refresh balik kita punya. Okay. So, Cik Lin saya cuba share slide kat saya juga. Boleh? Okay, saya cuba share. Keluar tak dekat ruangan you all? Keluar tak, Lin? Keluar. Okay, now kita masuk, jom kita sama-sama lah. Ni rasanya anak kita sekolah agama darjah 1. Sebab kita ni Johor. Kelebihan rakyat negeri Johor ni kita memang ada sekolah agama lah. Of course 1 hingga 5. Lepas tu kita darjah 6 untuk membolehkan kita pergi darjah khas. Okay. Alright. So jom kita susun rukun Islam dulu. Saya dah play poll ni. Okay, semua boleh masuk. Masuk je Slido. Hashtag 2554407. Tulis apa rukun Islam. Sama-sama jom. Dia terbuka. Sesiapa je boleh tulis. Apa rukun Islam kita? Sekejap ni, cepat. Rukun Islam belum keluar lagi sesiapa punya jawapan. Ucap 2 kalimah syahadah, betul. Lagi? Sama-sama. Alhamdulillah, betul. Mengucap 2 kalimah syahadah, betul. Rukun Islam yang pertama, betul. Okey. Mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, yang ni pertama bagus ni. Dia dah jawab dia. Mengucap 2 kalimah syahadah. Tak ada nama itu. Menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Pandai orang-orang ATM ni kan. Solat 5 waktu. Ya. Tapi yang penuh tadi tu dapat makan penuh lah. Tu CGPA for flat lah yang tadi tu dia terus. Dia dah fokus. Rukun Islam dia tahu apa. Okay. Alright, so kita dah ada jawapan untuk rukun Islam. Tak ada nama lah Lin Tak dapat nak bagi hadiah pun tak ada nama Okay, seterusnya tu dah. So kita yang kedua pula.
Jom susun pula kita punya rukun iman. Rukun iman dia kena start dengan percaya lah. Apa kita percaya dalam hidup kita ni? Tadi dah ada pemenang dah tu, CGPA for flat dah. Alright. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, ketiga berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan haji bagi yang mampu. Okey, dah 5. Sekarang kita fokus tentang rukun iman pula. Saya sambil Google ke tu? Jom. Ni kalau tanya anak kita darjah 1 ke 2 sekolah kamu laju dia jawab kan? Okey, percaya kepada Allah. Okey, good. Okay. Masya Allah, hebat ni. Percaya kepada malaikat kan. Kitab, rasul, akhirat, kadar dan kadar. Cemerlang lah belajar ni. Ni memang CGPA full flat ni Okay. Alright. Kan. Di antara dua lah. Kadang-kadang kita pakai perkataan percaya. Kedua kita pakai percaya beriman kepada Allah. Beriman guna perkataan yang mana yang lebih. Dua-dua tu sebenarnya sama, percaya dan beriman. Sebab percaya tu trusty to be the iman. Ramai CGPA for flat ni Lin. Tapi nama tak ada nak bagi hadiah ni kan. Nama tak ada, tak boleh buat apa. Okay. Jadi so sekarang kita dah nampak percaya kepada Allah, kedua percaya kepada malaikat kan. Okay, alhamdulillah. Ada lagi nak cuba? Rasul, kitab kadang-kadang dan hari kiamat. Okay, so saya stop kat sini. Sambung balik kat tadi. Okay. Jadi semua dah jelas tentang rukun Islam dan rukun iman. Jadi kalau kita tengok daripada rukun Islam tu sendiri, pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Bulan puasa ni of course kita mengucap 2 kalimah syahadah ketika kita solat tahiyat akhir tu kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Memang kita sebut sentiasa ketika solat 5 waktu. Sebab tu yang kedua, solat 5 waktu. Nampak tak proses dia? Pertama mengucap 2 kalimah syahadah dan kedua solat 5 waktu. Yang ketiga tu baru berpuasa di bulan Ramadan. Kita kena faham urutan dia. Sebab saya tak nak kita tiba lopong. Contohnya berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak solat 5 waktu. Okey. Maksudnya yang keempat pula maksudnya menunaikan zakat. Okey, kita boleh recheck lah benda ni. Ada orang dia akan menunaikan zakat sama ada dia bayar kepada zakat. Kalau macam kami di Start UiTM kebanyakan kami buat potongan zakat UiTM, kita pergi ke zakat Selangor. Okey, tapi zakat Selangor akan dapat balik ke UiTM untuk membantu anak-anak asraf kat sini juga. Ada juga staff-staff UiTM macam Dr. Mi dia potong zakat Johor sebab dia daripada UTM sendiri. Kami macam saya dengan Puan Ina kita orang potong zakat untuk Selangor sebab UiTM induk dia di Shah Alam. Alright. Lepas tu yang ketiga apa? Yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Tu penting tu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi urutan tu kena betul ketika bulan Ramadan ni. Maksudnya jangan kita puasa tapi kita solat. Sayanglah kat situ. Okey, dan yang kelima ni menunaikan haji bagi mampu. Tapi kita boleh doa selalu kan. Sebab ada juga ustaz cakap boleh buat loan. Boleh buat loan mana cukup duit tu, nama kat tabung haji tak naik, boleh buat loan untuk menunaikan haji di Mekah. Okey, so bila kita start pula dengan rukun iman. Pertama, percaya kepada Allah. Bila kita percaya kepada Allah, kan, tips utama kita fahamlah puasa. Kenapa kena puasa? Sebab kita percaya pada Allah, kepada malaikat. Malaikat bukan nakir mencatat hari-hari ni. Percaya kita Al-Quran kan kita kan. Beriman kepada Rasul. Rasulullah kita apa? Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ni memang orang yang kita paling sayang, paling cinta. Bayangkan masa Isra' dan Mi'raj, kalau tak kita ni kena solat apa? 50 waktu. Kata Nabi Musa, betul ke umat Nabi Muhammad boleh solat 50 waktu? Tapi Nabi Muhammad naik, mohon kepada Allah daripada 50 waktu, kita 5 waktu je. Bayangkan Nabi dah berusaha. Jadi kita solat 5 waktu pun kita tak fulfill. Sebab apa? Sebab kita nak pergi ke hari kiamat. Hari kiamat tu ada 14 step tau. 14 step. Sebab kita sekarang alam roh kan. Alam kandungan rahim macam kita ibu-ibu mengandung ni, alam rahim, lepas tu ketiga alam dunia, baru 3 alam, ada lagi 14 alam yang lain. Okey, dan percaya kepada kadar dan kadar. So kadar dan kadar hari ni lah, alhamdulillah dapat join. Kadar dan kadar lah tu. Ada orang nak join tak dapat, ada orang tak nak join tiba-tiba dapat kadar dan kadar. Okey, seterusnya. Okey. Laju ke saya? Ni saya laju ke? Laju. Okey. Tak sedap pula nama makanan ni. Oh ya Allah kan. Kenapa saya tunjuk gambar makanan ni kan? Baru pukul berapa ni? 2.45 petang dah tunjuk makanan. Allah kan. Jadi kenapa? Apa yang you all faham dengan makanan ni? Cuba tulis kat ruangan chat. Ni tak slide tu lah. Cuba tulis kat ruangan chat tu. Okay. Cuba tulis kat ruangan chat tu. By the way, Tania tau. Tadi yang mana dapat jawab semua tu. Siapa yang bagi respon? Tania. Sahur. Wow. Nasi kandar. Meriah ni pagi dah sahur macam ni kan. Kolesterol. Okay.
Ni Lin di makam ni lepas tu dia cycling. Kenyang sangat. Okay, lagi? Rezeki, alhamdulillah kan. Siapa ni nak belanja petang-petang kan? Nadine nak hantar ke set nasi kandar kepada siapa pemenang ke kan? Tak tahulah. Menahan diri, karbohidrat. Semua betul. Harga boleh tahan lah. Betul. Sekarang boleh tahan Kalau kita pergi makan kat Penang pun dah mahal dah sekarang. Okay, lagi? Apa lagi? Menyelerakan. Ni lauk-lauk Malaysia kan. Kita Malaysia kena kari, minyak-minyak kan. Acah-acah je beli air fryer ke macam saya tak pakai pun lalas kan nak minyak juga. Menu Rahmah. Menu Rahmah. Lagi apa Menariklah semua. Alright. Okay, dah fikir dah. So delicious. Menu Rahmatullah. Alhamdulillah. Thank you semua. Saya bagi love lah dekat you all sebab bagi komen-komen yang very positif. Okay, cuma daripada gambar ni sebenarnya saya nak bagi satu pantun. Okay, pantun lah sebab pantun. Kenapa pantun? Okay, kalau macam Puan Aina dia generasi 90-an tau. Kita bawakan hari ni adalah generasi 3 generasi. Bagus Cik Nazri jemput kita orang ni. Puan Aina generasi 90-an. Mungkin menu ni kurang dengan dia. Saya generasi 80-an. Kena lah tu dengan saya tu. Okey, Dr. Aminah generasi plus sikit 70-an. So kena jaga kolesterol 4 jawapan tadi. So kita orang tiga ni, nanti kita bagi sharing. Acknowledgement lah. Sharing kita orang ni mungkin you all suka, mungkin you all tak suka. Mungkin apa yang kami kata ni ada orang rasa, betul lah, betul. Ada rasa macam tak sesuai kot dengan diri saya. Tapi tak apa, ambil apa yang betul, apply untuk diri sendiri. Apa yang rasa yang bagus, ambil. Yang tak bagus, simpan tepi. Tak apa, sebab dia just sharing pengalaman dan kepakaran je. Bukan semua yang kami bertiga cakap je ini semua fakta. Kita declare dulu kat situ lah. So, pantunnya adalah ubi keledek dimasak pengat. Pernah makan pengat keledek, Lin? Okey, asam kelubi dibuat jeruk. Generasi muda tak kenal tu asam kelubi tu. Poina tu apa Okey, buat yang wajib, tinggal yang sunat. Umpama nasi tidak berlauk. Jadi kalau kita makan pun, pasal tak kalau kita makan pun kita nak tu makan nasi putih tu je. Diet dia kot. Tu pun makan porsi sikit, dia pun makan yang sayur kan. Yang telur tu pun semua. Tapi kalau kita nak nasi dengan berlauk. Maksudnya bila yang wajib tu di bulan Ramadan ni kita kenakan dengan yang sunat. Okey. Okay, dah clear, dah hilang lapang Okay, seterusnya. Jadi self care kita ni bila saya cakap self care, amalan rutin kita adalah self care, I love myself. Cuba cakap dengan diri sendiri pegang dada, I love myself. Boleh tak? I love myself. Kebanyakan kita ni memang tak sayang diri. Kan? Ada orang disayang orang tapi tak sayang diri sendiri. Ada orang dia terlebih sayang diri sendiri sampai lupa semua orang. Nampak lah, tak boleh. I love myself maksudnya kita sayang diri kita, sayang orang lain supaya orang tak memusuhi diri kita. Benda macam tu. Okay, seterusnya self care ni macam mana tip-tip self care tu pula? Pertama, rutin self care ni adalah sebagai tanda menjaga diri dan berdamai dengan diri. Contohlah, kita kadang-kadang nak ada waktu, memang kita join usrah ke, kita nak ada waktu untuk diri sendiri. Siapa yang memang tak suka ada waktu untuk diri sendiri? Macam mana nak tidur ke, nak makan ke, nak berak ke, nak pergi toilet ke, nak kena berdua? Tak boleh. Ada orang dia memang self care, dia nak waktu diri sendiri, dia nak dalam toilet lama. Mandi, buka shower, pakai banyak-banyak shampoo bagi wangi-wangi. Ada tak orang yang tak ada kan? Saya assume tak ada lah. Semua orang memang nak ada masa me time dengan diri sendiri, betul? Bila me time ni, maksud kita berdamai dengan diri kita. Kita recall balik. Okay, ada tak? Semua orang nak ada untuk diri sendiri. Saya pun kadang-kadang nak ada masa untuk diri sendiri. Contohnya kat rumah saya ada bilik diri sendiri. Suami saya dah tahu dah. Okay, dia dah masuk bilik ni, dia nak waktu me time dia. Tapi tak me time sangat lah kan. Isteri-isteri ni nak sibuk nak iron baju lah, nak masak lah kan. Okay, maksudnya kita nak ada me time untuk diri sendiri. Dari segi physical health macam mana? Sebab tadi kalau kita punya tajuk adalah tip mengasasi kesihatan mental. Kena faham dua macam ni. Mental, physical. Nampak? Mental dan physical. Mental tadi dah awas. Nanti kawan rakan-rakan saya akan sebut lagi tentang mental. Mental ni dari segi kognitif otak kita lah. Okay, 1 disebah 10. Okay, ini kajian US lah. 1 disebah 10 memang akan ada. 1 tu memang cenderung ke arah psychiatrist, pesakit mental. Contohnya macam saya kaunselor berdaftar, Puan Aina kaunselor berdaftar, Cik Nazrin kaunselor berdaftar. Kita orang tak diagnose untuk kes-kes begitu sebab dia dah kategori
apa abnormal. Bila abnormal kita bagi kepada psikiatri sebab you perlukan ubat. Sesi kaunseling yang terapi ni adalah orang dalam keadaan mental. Dia cuma rasional ke tak rasional, ada confusing and so on. Kemurungan, dia ada tahap-tahap dia. Tapi kalau dah ke arah kesihatan mental, penyakit mental, kemudian ingat ni kesihatan. Lepas tu dah pergi penyakit mental, kita akan refer kepada psikiatris. Sebab tu pertama, untuk mengelakkan kita ke arah perkara tu, menjaga kesihatan fizikal dengan melakukan senaman ringan lah, gerak-gerak badan kan. Tapi kalau isteri-isteri, suami-suami kan, cuci kereta kat rumah suami, menyapu rumah, tu pun antara bentuk-bentuk senaman. Bersenam bagi membentuk badan yang sihat secara tidak langsung, membentuk emosi yang stabil. Betul tak Lin? Bila you cycling, you rasa happy kan Lin kan? Yes. Merembes tak hormon-hormon tu, betul tak? Mm-mm. Rasanya kan kalau kita ada hormon kan, hormon kita ada hormon dopamin, hormon oksitonin, hormon endorfin, hormon serotonin. Okey. Betul tak? Jadi hormon-hormon ni macam mana kita nak rembeskan? Tapi kalau hormon dopamin tu pentinglah bulan Ramadan ni sebab kita bulan Ramadan ni kita nak rasa, kita nyeri dah nak rasa makan makanan yang sedap. So dia pergi kepada hormon dopamin. Apa yang menggembirakan kita kat situ? Hormon serotonin pula uh, apa tadi waktu me time tadi sebab kita nak ada waktu berdoa kan. Jadi kita ada me time menghormonkan diri kita. Lepas tu kalau macam hormon lebih kepada aktiviti kebajikan, hormon oksitonin, dia bila buat baik je dia rasa macam okey, tolong sikit je. Kat traffic light bagi orang jalan dulu pun dah rasa oksitonin dah. Contoh. Jadi kat situ adalah physical health. And then ingat yang paling ketiga ni yang keempat tu paling penting sikit, iaitu ingat sayangi diri, cari bahagia diri sendiri tanpa mencederakan kebahagiaan orang lain. Ramai orang mencari bahagia diri sendiri tanpa mencederakan kebahagiaan orang lain. Ni kalau kita tengok kes-kes rumah tangga apa semua, bahagia ke diri sendiri, mencederakan kebahagiaan orang lain tak boleh. Maksudnya kebahagiaan tu maksudnya kita bahagia, orang lain pun bahagia. Kita tak cederakan dia. Okey. Harap jelas kat situ. Dan kedua adalah tadi dah physical health dan eat well. Kalau you exercise je pun semua, makan pun tak okey, tak bagus juga kan. Okey, kalau dari segi dalam surah Al-Baqarah, wahai manusia, makanlah apa yang makanan di bumi yang halal, lagi bagus, berkhasiat dan enak. Halal tu penting kan sebab dia jadi darah daging kita. Jadi kalau 100 orang ni betul lah ni bekerja dengar ceramah sebab kita mengharapkan rezeki-rezeki yang halal kan. Okey, memakan kurma. Memakan kurma bulan Ramadan memang laris lah memakan kurma. Kadang-kadang kalau kita dah lambat sangat nak sahur, kita makan kurma pun dah cukup kenyang dah. Minum susu sikit, dah kenyang dah. Bersahur dengan makanan kaya protein semasa sahur, ikan, daging, susu kan. Ini memang menu kita. Telur lah, telur yang berebut-rebut di pasaran ni. Telur memang penting. Berbuka dengan perlahan dan tidak terlalu tamak. Tapi kalau lapar sangat, biasanya orang suka langgar juga, cuma dia tak menikmati. Contohnya kalau kita makan dengan perlahan, nikmat tu masuk. Terasalah air tu masuk dalam tekak. Contohlah kalau macam UTM ada aktiviti kacau bubur lambuk ke kan. Kacau bubur lambuk, ya Allah, hari tu memang hari haus sedunia lah. Balik tu memang tak sabar waktu berbuka 7 lebih, 7.14, 7.15 tu tak sabar nak minum air. Tak fikir makanan, tak fikirlah tadi ayam golek ke nasi kandar ke, tak nak fikir, nak air je. Semua menu adalah air. Jadi bila minum air tu terasa nikmatnya air. Tu maksudnya berbuka dengan perlahan dan tidak terlalu tamak. Macam mana nak rasa feel itu? Sebab Rasulullah pun ajar kita makan sekadar sajalah, berhenti sebelum kenyang. Okay? Sebab kita nak bagi 1/3 dalam perut kita, 1/3 angin, air, udara kan. Minuman maksudnya 1/3. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Saya percaya kalau macam ni, yang ni tips lebih kepada Dr. Min lah. Dr. Min kan generasi terdahulu dia sangat mengamalkan benda ni. Macam ayah dengan mak saya juga. Tapi generasi saya yang macam Puan Aina sekarang ni, kita macam, woi, sedap sangat ni kalau buat makanan. Tapi Nadine, dia jenis begitu. Saya tengok. Okay. Saya kenal dia. Okay. Seterusnya ni slide-nya. Gerak tak? Okay. What unhealthy habit ni, for example, ada orang dia memang merokok kan. Ada orang merokok. Sebenarnya tak bagus merokok. Lepas tu nanti contohnya ada orang dia boleh berpuasa di bulan Ramadan. Tapi lepas sahur dia kena merokok. Cuma kadang-kadang dia lebihkan rokok daripada makanan menyebabkan perut dia terkosong. Okay, perut dia jadi udara rokok tu. Lebihkan masa. Contohnya tengah setengah jam nak sahur, 15 minit untuk waktu merokok. Kan dah rugi daripada waktu makan kan. Okay, tidur yang seperti merokok, tidur dan pengambilan kafein yang berlebihan. Tidur sangat pun boleh pening kepala kan. Contohnya hari kita dapat cuti 4 hari, tidur. Padahal petang ni dah pening dah.
pengambilan kafein. Ada orang dia memang kafein ni ada orang yang dah tak load dekat badan dia sebab dia memang dah addict. Walaupun memang pakar-pakar cakap kafein ni tak suka ke apa, tapi kebanyakan kalau orang dah addicted dia memang ni. Macam suami saya lah, dia memang kafein, Nescafe wajib ada kat rumah. Alright, tapi dia kena Nescafe susu. Ada juga pelajar praktikal saya yang sebelum ni dia minum Nescafe tanpa gula, tanpa susu. Saya macam, how many spoon put? 3 spoon. Oh my god. Dia kata tak ada rasa apa-apa pun. Oh my god. Dia dah addict kan benda tu. And then seterusnya comfortable sleep. Saya percaya ibu-ibu kan di luar sana dapat tidur dan kekal bertenaga di bulan Ramadan ni memang susah sikit lah kan. Sebab malam-malam kita nak bangun tahajud, lepas tu kita nak masak untuk lauk sahur, persiapan anak-anak ke sekolah kan. Jadi mungkin waktu bulan puasa ni kurang sikit tidur kita dari 8 jam tu. Okey, spiritual ni penting sebab tu di bulan Ramadan ni nikmatnya kita dapat pahala yang berganda iaitu kita nak cari malam Lailatul Qadar. Betul. Maksudnya beribadah, mempunyai ruang duduk dari sendiri, mewujudkan rasa kepunyaan dan mempunyai tujuan sebenar kehidupan. Kenapa nak malam Lailatul Qadar? Sebab nak jumpa Allah. Contohlah, kalau saya umur 40 tahun, contohnya akhir balik pada umur berapa? Akhir balik umur form 2. Jadi ketika umur 5, kita dah kira dah 14 tahun, 14, 15 sampai 40 tahun. Nanti masa di alam akhirat nanti ketika timbal balik apa kita punya amalan, nanti malaikat cek 14 tahun tak ada malam Lailatul Qadar, 15 tahun tak ada malam Lailatul Qadar, kita pun risau kan. 40 tahun hidup, tak ada satu malam pun dapat malam Lailatul Qadar sebab kita nak pahala malam Lailatul Qadar. So insya-Allah malam ke-15 ni kita sama-sama doalah sebab kita nak malam Lailatul Qadar tu. Okey, yang tu 5 golden rules tu lebih kepada apa pakar-pakar motivasi beritahulah. Maksudnya tadi saya dah cakap kan, kita jangan bahagia, jangan sampai mencederakan orang lain sebab kita boleh strong tapi tak rude. Okey. Kita boleh baik tapi bukan lembik, not weak kan. Okey, kita be bold but don't bully. Jangan ada suka bully engkau buat ni. Contohnya saya cakap, Aina buat ni ni betul claim diri sini tak boleh. Be humble, not shy. Humble tau maksudnya tak apalah you cuba. Bukan dia penakut tau. Cuma dia humble. It's okay. Ni macam apa? Seram padi lah. Lagi tunduk, lagi berisi kan. Be proud, not arrogant. Kita bangga tapi tak sombong. Jadi ni 5 golden rules kalau kita amalkan dari hidup kita, insyaAllah kita memang orang suka, orang sayang, and so on. Alright. Seterusnya, saya dah habis Okay. Okay, yang ni nanti rakan saya pula yang akan cover iaitu Puan Aina, self-regulation, residu, kawalan emosi. Okay, itu daripada saya. Nanti ada apa-apa soalan boleh typekan di ruangan chat. Terima kasih buat muslimin dan muslimat sudi mendengar rentetan saya tentang self-care. So again, apa-apa berlaku kena cakap I love myself. Alright, saya serahkan kepada Puan Aina. Hello, Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh Puan. Okey, baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pendengar dan penonton di alam maya maupun daripada UTM atau UITM. Salam perkenalan, nama saya Nur Aina Nasiha binti Zainuddin, merupakan pegawai psikologi di Unit Kerjaya dan Kaunseling UITM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Okey. So saya sajalah konsultasi kami semua ni alumni UTM. Okay, saya bekas pelajar Master Pendidikan Psikologi Pendidikan di UTM Skudai Johor. Baru je habis belajar masa tahun 2020. Kebetulan pula lepas tu COVID kan, kita PKP and then convocation pun banyak kali tertangguh disebabkan masalah COVID ni. So saya akhirnya nak belajar tak dapat datang majlis graduasi sebab tekanan COVID and then saya dah kerja, dah kahwin, PJJ semua. Tapi jangan risau, ada juga saya kenal dengan UTM, saya pinjam jubah, ambil gambar di studio bersama dengan keluarga. Jadi kiranya saya nampak gambar graduasi tu, saya rasa feel lah macam okey, aku dah combo. Walaupun sebenarnya tak pergi pun kan, tak ada rezeki masa tu. InsyaAllah mana tahu nanti kalau nak sambung PhD kat UTM, ada rezeki kan. Okey, insyaAllah. Okey, saya akan teruskan dengan sesi perkongsian berkaitan dengan emosi. Emosi sangat berkait rapat dengan masalah kesihatan mental. Di mana kalau kita tengok orang yang mempunyai masalah kesihatan mental ni, emosinya tidak stabil. Kadang turun, kadang naik kan. Kadang okey, kadang tak okey.
Jadi self-regulation ni ialah merupakan satu kemampuan di mana seseorang itu untuk faham dan bertindak dengan perasaan dia dan juga persekitaran di sekeliling dia. Okey, kalau orang itu mampu mengawal, maka semuanya dalam keadaan yang okey. Tapi kalau kita tak mampu nak kawal, itu yang kadang-kadang termarah kan, tertengking, termaki dan sebagainya. Okey, next please. Okey, saya share sedikit video pendek, jangan risau, pendek dia berkaitan dengan ragam di bulan Ramadan. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sama-sama untuk kita lihat apakah emosi-emosi yang berlaku di dalam video ini. Okey, kita lihat. Ya, kenapa ya? Ya, kenapa ya? Inilah Abang Tapai. Dia ni memang tak sebaran. Ada saja perkara yang tak kena, Pak Tapai akan melenting. Bila tiba bulan Ramadan ni, ingatkan dia nak berubah menjadi lebih penyabar. Haram. Sakit ke? Kenapa tiba-tiba Parkinson ni? Ya. Kenapa hang tanya aku? Hang tanya aku kenapa? Motor hang bunyi macam apa lagi punya bising? Hang mengganggu keteraman aku sedang membaca paper di bulan puasa. Tengok tu, motor anak sendiri pun dia nak naik angin. Lah, pakai exhaust besi rupanya. Kenapa tak digantikan dengan exhaust buluh? Patutlah Pak Tapai bising. Hantar. Ya. Aku dulu ada sejarah baca paper petang bising. Aku pukul orang tu. Ya, jangan macam ni ya. Ayah sakit ni. Tak sakit. Hati ayah yang sakit. Apa ni ya? Ni motor hang kan? Ya. Aku nak bakar. Ya, jangan ya. Ya, motor ni saya beli ya. Guna duit PTPTN ya. Ayah tahu sebab ni motor ni saya lari ya. Saya tak boleh keluar negara ya. Ya, Tak boleh keluar negara. tak boleh keluar negara ya. Tak boleh buat ayah sekali. Tak boleh ya. Masalah motor ni ya. Ayah tak bakar. Ayah tak bakar. Simpan ya. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatimu. Inilah anak dara Pak Tapai. Pinky namanya. Niat di hati memang nak jadi penyanyi. Tapi disebabkan suaranya yang sangat merdu, bak bulu perindu, mungkin inilah penyebab Pak Tapai Parkinson satu badan. Tapi takkan itu pun dia nak marah. Hatimu. Hati Aduh, sakit. Hati sakit. Ayah ni kenapa? Kenapa? Apa bulan puasa ni hang nyanyi lagu dengan tak sedap? Baju ni entah apa-apa baju ni. Ni baju baru hadiah. Ayah yang beli. Mak hang yang beli. Ayah yang beli. Ayah pilih. Ha. Hei. Dah. Ayah marah dah ni. Nyanyi kat lain lah. Berat hari. Hei. Aku budak ni tak boleh ni. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatimu. Ingatkan lepas kena marah dengan Pak Tapai, Pinky akan berubah dan tidak akan nyanyi lagi. Tapi tidak. Dia tetap dengan pendiriannya untuk jadi penyanyi tersohor. Sampai dalam toilet pun dia nak menyanyi. Hei. Ya. Ayah nak kencing cepat sikit. Sabarlah. Satu lagu lagi lah. Bagaikan langit. Lagu lagi. Hei. Diam. Ayah nak terkencing. Sabarlah. Siap. Boleh dinyanyi ni. Bagaikan Marah ni adalah sifat semula jadi yang ada dalam diri setiap manusia. Cumanya, sama ada kita mampu mengawal marah kita atau tidak. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dan puan, boleh dapat sesuatu daripada video tadi? Okey, kalau tengok tadi kat video, okey. Ni second round ni jadi movie lah. Tadi kita video pendek, kalau panjang jadi movie pula kan. Okey, jadi video tadi mengisahkan seorang bapa, Pak Tapai bersama dengan anak lelaki dan anak perempuannya. Jadi kalau kita tengok sikap Pak Tapai, dia mempunyai sifat panas baran kan. Sifat panas baran, dia trigger tak marah. Anak dia buat slack sikit, buat hal sikit nak marah. Sampai terketar-ketar tangan dia kan. Menjerit-jerit, menengking-nengking anak dia.
Okey, ini yang akan berlaku apabila perasaan marah kita meletup. Macam belon kan, kita sikit lama-lama dia meletup. Macam tu juga sifat marah contohnya. Kita mula sikit, tapi bila semua benda nak dimarahkan dan akhirnya meletup menyebabkan kita rasa stres. Kita mulalah nak maki, nak cakap kasar, nak pukul-pukul dan sebagainya. Jadi apa tindakan yang kita boleh lakukan untuk mengawal? Okey, untuk mengawal sifat-sifat, orang kata sifat mazmumah lah senang kata. Contohnya sifat marah kan, sifat depres ke dan sebagainya. Okey, di sini saya kongsikan ada dua teknik dalam bidang psikologi yang mana boleh digunakan oleh semua orang di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja. Okey, yang pertama ialah teknik deep breathing, yang kedua ialah teknik grounding. Mungkin di sini tuan-tuan dan puan-puan ada yang pernah dengar, ada yang pernah buat, ataupun ada yang first time dengar, ataupun first time nak buat ni. Jadi kita sama-sama hari ni nak kongsi untuk bantu kita punya emosi dalam keadaan yang lebih terkawal. Okey, yang pertama ialah teknik deep breathing. Okey, kalau macam tadi Pak Tapai nak marah tu kan sampai tertawa tangan dia kan. Jadi mungkin Pak Tapai ni dia boleh menggunakan teknik deep breathing. Tuan-tuan juga boleh amalkan teknik deep breathing ini jika berada dalam keadaan resah, gelisah, tertekan, nervous dan sebagainya. Okey, teknik deep breathing ni mudah sahaja. Caranya tuan-tuan dan puan-puan perlu bernafas, menghirup udara ataupun oksigen ni dengan hidung dan lepaskan dengan mulut. Kemudian lakukan secara perlahan-lahan. Jangan tarik nafas, keluarkan nafas macam tu dah tercungap-cungap dah namanya. Tu dah tak sama dah dengan teknik deep breathing. Okey, jadi masa kita tarik nafas tu, pastikan tarik nafas melalui hidung dan lepaskan melalui mulut. Masa tarik nafas tu, perut kita berada dalam keadaan kembung. Dan masa lepaskan nafas, perut kita dalam keadaan kempis. Okey, macam mana nak tahu kembang kempis tu? Okey, mari kita buat sama-sama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh angkat tangan kanan. Okey, tangan kanan tadi letak dekat bahagian perut. Okey, letak kat perut. Okey, saya akan kira dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan aktiviti pernafasan ni. Okey, kita mulakan. Okey, teknik bernafas yang betul Okey, pertama, kita tarik nafas secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tahan nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, rasa tak kembang kempis perut tadi tu? Jangan tersilap pula masa tarik nafas tu. Dia tarik betul-betul dalam sampai kempis, sampai nak ke tulang dah. Dah salah dah tu. Dia patutnya kembung Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan aktiviti tadi secara berulang. Mungkin dalam masa 20 minit untuk pastikan betul-betul bertenang. Betul-betul dapat oksigen yang cukup supaya kita dapat berfikir dengan lebih waras. Okey, itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua ialah teknik grounding. Okey, teknik grounding ini kita menggunakan deria yang telah diberikan nikmat oleh Allah SWT untuk kita dapat capai ketenangan diri. Okey, jadi kat sini nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis kat ruangan chat apakah perkara-perkara yang saya minta ni. Okey, boleh Okey, dia mudah saja. Sekarang bayangkan ataupun sekarang tuan-tuan berada di mana? Di office, di rumah, di tempat kerja. Okey, kita gunakan benda yang ada di sekeliling kita sahaja. Okey, yang pertama sekali, 5 benda yang boleh dilihat. Kita nak menggunakan deria penglihatan. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan tulis kat ruangan chat 5 benda yang tuan-tuan boleh nampak sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak sekarang. Contoh macam saya sekarang, saya nampak laptop, saya nampak telefon, saya nampak ada Quran, ada kalender, ada buku. Okey, cukup 5. Okey, tuan-tuan dan puan-puan nampak apa kat sekeliling tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kita nak pastikan kalau boleh, saya minta maaf lah kalau kat sini ada yang ada masalah orang kurang upaya. Ini kita buka kepada semualah. Okey. Okey, kat sini kita tengok Syafiqah kata kipas, meja, langsir, kerusi, whiteboard, bag. Okey, cukup tak 5 ni? Lebih ni. Okey. Kemudian Puan Rubita kata telefon. Okey, Nazlin kata monitor, pen, mouse, notebook, file. Okey, Puan Su handphone, buku, perfume, paperclip, pen. Okey, ni yang semua tulis desktop komputer ni confirm berada di tempat kerja. Okey. Dan selain daripada tu mungkin work from home agak je kan. Okey,
Tuan Akmal kata pen, buku, jam, laptop, mouse. Okey, Puan Rita phone, Quran, buku, pen, kalkulator. Okey, alhamdulillah. Maksudnya kita dapat nyatakan 5 benda yang boleh dilihat dengan baik. Okey, seterusnya 4 benda yang boleh disentuh. Sama ada menggunakan tangan ataupun kaki. Contoh kaki ni tengah pijak kapret ke, mozek ke, rumput ke kan. Ataupun tangan tengah pegang air. Air pula, belum puasa kan. Okey, contoh pegang telefon. Saya puasa saya cakap tadi. Okey, pegang telefon ke, komputer ke. Okey, cuba nyatakan 4 benda yang tuan-tuan dan puan-puan boleh sentuh sekarang. Okey, macam Puan Su kata tengah pijak kapet, pegang Quran, pegang tasbih, ada cermin. Okey, bagus. Okey, lain-lain. Okey, Dr. Aminah kata ada mouse, pegang mouse, pijak kapet, pegang keyboard, tangan sendiri. Alhamdulillah, tu maksudnya love myself kan doktor? Okey, seterusnya lagi. Okey, Puan Siti Hajar kata ada pen, buku, pegang meja rasa kasar. Okey, botol. Botol apa tu? Botol air ke? Risau ni, risau. Okey. Okey, lain ada? Okey, Puan Aisyah kata handphone, mouse, laptop, buku, meja. Okey, Cik Nizam kata keyboard, handphone, dokumen, pen, meja. Okey, itulah 4 benda yang tuan-tuan dan puan-puan boleh sentuh. Okey, seterusnya 3 benda yang boleh didengar. Kita nak menggunakan deria pendengaran. Okey, sila nyatakan apakah 3 benda yang tuan-tuan dengar. Macam saya sekarang, saya dengar bunyi aircon. Saya dengar kat luar lalu. Okey, dengar apa? Dengar, okey, Tuan Afan kata dengar bunyi laptop, phone, speaker, alright. Okey. Okey, Syafiqah kata lagu raya, orang menaik, orang borak. Okey, awal raya dia tu. Okey. Dr. Aminah kata, okey, suara paina, orang potong rumput, kompresor, alright. Okey, HS kata bunyi aircon, bunyi webpad, bunyi langsir goyang. Okey, elok langsir goyang tu orang goyangkan tu orang lain. Risau, tapi belum puasa tak ada kan insyaAllah. Okey, Puan Rubita kata kawan discuss depan bilik, alright. Okey, Nazri kata burung. Alright, terima kasih. Seterusnya, 2 benda yang boleh dibau. Okey, tuan-tuan sekarang bau apa ni? Bau wangi ke? Bau busuk ke? Dah bau makanan ke? Kok dah ada tapau kan untuk buka nanti? Okey, Tuan Akmal kata buku pewangi. Okey, lagi? Puan Su kata minyak kapak. Puan Siti bau wangi. Okey. Okey, Nazri kata buku lambuk dari masjid tu namanya ujian ya, ujian di bulan Ramadan. Okey. Okey, bau kari. Okey, rasa lapar pula kan ada dengan bau-bau ni. Okey, akhir sekali satu perasaan yang boleh dirasa. Okey, apa perasaan tuan-tuan perempuan sekarang? Gembira, kecewa, teruja, marah, penat, lapar. Okey, daripada petang kan, nervous. Senang, okey, damai, nak balik. Okey, sabar. Balik pukul berapa ni? Orang UTM ni, 4:30 ke pukul 5? Ke pukul 4 awal? Dahaga. Okey, seronok dengar nak balik. Okey, inilah perkara-perkara yang kita gunakan melalui deria rasa kita. Okey, tadi kita menggunakan deria penglihatan, 5 perkara. Deria rasa, perkara yang boleh disentuh. Kemudian deria dengar. And then dari bau dan akhir sekali perasaan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan teknik deep breathing dan juga teknik grounding ini ketika tuan-tuan berada dalam keadaan emosi yang negatif. Okey. Cari satu ruang ataupun satu sudut yang jauh daripada situasi ataupun orang yang menyebabkan konflik tadi supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan teknik ini dengan cara yang lebih selesa dan juga berkesan. Okey, orang kata ni ibarat macam first aid lah untuk masalah kesihatan mental. Okey, kita nak kawal diri kita supaya lebih bertenang, supaya lebih waras, supaya lebih stabil. Okey? Okey, seterusnya. Okey, ini sedikit lagi perkongsian. Okey, antara lain yang kita boleh lakukan, hindari situasi atau suasana yang boleh mencetuskan emosi. Okey, sebagai contoh, kita yang bekerja ni sudah tentulah akan cuba cari upaya untuk sampai rumah awal kan. Macam apa tadi Cik Nizam kan, nak balik awal. Sabar Cik Nizam sikit lagi. Okey, kalau kita di UiTM ni, contoh masuk kerja pukul 8, balik pukul 4:30 petang. Kalau masuk pukul 7:30 pagi, balik pukul 4 petang. Jadi dia ada gap 30 minit tu. Sama ada awak nak datang awal atau awak nak balik awal. Okey, jadi dalam masa 30 minit contoh balik pukul 4:30 tu,
ada masa lah untuk beli makanan untuk berbuka ke, balik rumah untuk masak ke, ambil anak balik sekolah ke. So, kita tak akan rasa stres. Kalau kita berada dalam keadaan jam kan mood kita jadi kacau bilau kan, fikir nak masak lagi, nak ambil anak lagi, nak pergi bazar lagi. Jadi kita nak hindarkan situasi ataupun suasana dicetuskan emosi marah ni antaranya balik awal. Okey? Okay, yang seterusnya, jangan terlalu menganggap serius terhadap sesuatu perkara. Okey, gunakan jenaka atau gurauan untuk membantu menghadapi perkara yang kemungkinan boleh mencetuskan emosi. Okey, hidupnya orang kata jangan serius sangat kan. Kalau serius sangat, tak seronoklah jadinya. Okey, sebagai contoh, kata kalau ada orang gurau-gurau dengan kita kata, mulut kau bau busuk lah bulan puasa ni. Lepas tu kita pun jawab lah, kau tahu tak, mulut bau busuk ni, Nabi kata, baunya wangi melebihi bau wangi pada limau kasturi di sisi Allah SWT. So kat situ nanti mesti dia akan rasa, sorry, aku gurau je tadi. Jadi jangan jadikan satu situasi itu terlalu serius sampai menimbulkan konflik. Kemudian intonasi suara, tenaga suara, nada suara pun memainkan peranan. Kadang-kadang bila kita tersalah guna nada suara ke intonasi suara ke, boleh menyebabkan salah faham dengan pihak lain. Alright? Okey, seterusnya, latih diri untuk bertenang. Antaranya tadi kita gunakan teknik deep breathing dan juga teknik grounding. And then kita boleh alihkan emosi. Contoh, kita buat aktiviti selain daripada berada dalam keadaan tersebut, seperti tidur ke, mendengar muzik, mendengar zikir. Lagi-lagi di bulan Ramadan ni, kita digalakkan untuk membaca Al-Quran, kan? Buat solat sunat, sentiasa jaga wudu. Jadi kat situlah kita cuba untuk melatih diri supaya lebih banyak bertenang. Mana tahu latihan di bulan Ramadan ini boleh konsisten untuk di bulan-bulan yang lain juga. Okey, yang seterusnya, bersukan atau beriadah. Okey, tadi macam Puan Su ada jelaskan berkaitan dengan hormon-hormon yang ada dalam diri kita. Okey, bersukan atau beriadah ini kita boleh lakukan pada bila-bila masa saja. Walaupun di bulan puasa Ramadan ni kita tak boleh minum, tak boleh makan, tapi itu bukanlah satu alasan untuk kita tak beriadah. Boleh minta tips dengan Cik Nazrin ni sebab dia aktif dalam beriadah bersukan kan. Saya pasti bulan puasa pun dia mesti bersukan. Betul tak Puan Nazrin? Cik Nazrin? Ya, saya bangun pukul 5 pagi bersukan. Nampak? Itu bukan satu alasan ya. Sebab kita ada contoh. Jadi warga-warga UTM ni bolehlah jumpa dengan Cik Nazrin tanya apakah tips ataupun apakah senaman-senaman ringan yang dilakukan. Bila kita bersukan beriadah ni, kita akan melepaskan satu hormon iaitu hormon stres dalam badan. Okey, dan bila kita lakukan riadah ni, kita akan dapat hormon endorfin. Di mana hormon endorfin ini ialah hormon yang dapat meredakan segala gejala depres ke, kecewa ke, stres ke, cemas ke. Okey, sebab kita nak hormon-hormon yang bahagia je dalam diri kita. Salah satunya hormon endorfin. Okey. Kemudian yang akhir sekali adalah menjadi seorang pemaaf. Okey, sebab orang pemaaf ni dia akan lebih tenang hidup dia. Dia tak ada dendam dengan orang, dia tak ada masalah dengan orang. Bila kita ada konflik dengan seseorang ke ataupun ada masalah dengan seseorang ke, cuba untuk berbincang, cuba untuk kata berdiplomasi supaya dia tidak berlarutan. Kan sebab kita dalam Islam pun bila 3 hari tak boleh tegur siapa pun Allah marah kan. Apatah lagi kalau dia makan tahun. Jadi jadilah seorang yang pemaaf. Okey, dan last word daripada saya, mukmin yang kuat adalah mukmin yang boleh mengawal emosi dan amarah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya kuat kerana dapat mengalahkan orang dengan bergaduh, tetapi kekuatan sebenarnya adalah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Contoh kita nampak Khabib tu yang pemain UFC tu paling kuat lah, kan? Tapi sebenarnya orang paling kuat lah tuan-tuan dan perempuan sendiri. Sebab apa? Tuan-tuan dan perempuan boleh mengawal emosi dan marah. Okey? Itu sahaja daripada saya. Salam Ramadan. Salam orang kata salam untuk hari raya Cik Idul Fitri lah, tak Fikri. lama lagi dah. Fahina, Cik Fikri tu. Baca komen Cik Fikri Suhaimi tu. Okey, Cik Fikri kata mulut busuk tu biasa Ramadan. Kalau mulut bau kari tu luar biasa. Ya, betul. Orang yang macam ni patut kita kecam ya. Bukannya orang yang mulut busuk tadi. Okey. Alright. Jadi insya-Allah tak lama lagi kita akan menyambut Raya Aidilfitri sebab kita dah separuh bulan Ramadan dah. Selamat Hari Raya Aidilfitri in advance kan orang kata kan. And then
Semoga kita semua berupayalah untuk mencapai ataupun mengejar malam Lailatul Qadar. Dah 15 hari yang terakhir ni, insya-Allah kita boleh memperkuatkan lagi ibadah-ibadah kita supaya dilipat gandakan pahala di sisi Allah. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada PM Dr. Aminah Bibi. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih untuk pengerusi majlis petang ini, Cik Nadlin, juga kawan-kawan saya di sini ya sebagai sama-sama penceramah. Petang ini Puan Suzaina dan juga Puan Aina. Okey, sebenarnya saya rasa teruja lah, excited actually to be back in UTM, to serve UTM. Saya serve sebagai alumni, sebagai student di UTM dulu, dan juga lama saya bekerja di UTM, daripada jadi guru bahasa hingga jadi pensyarah, hinggalah saya berpindah. Berpindah bukan bermakna saya tak suka UTM. No, bila dah tua kita nak drive jauh-jauh ni penat. Jadi cari alternatif dekat dengan keluarga, pindahlah saya ke UiTM, yang mana sekarang ni UiTM di hatiku. Okey. Bila saya tengok list of participants, seronok juga saya sebab ramai juga yang saya kenal. Cuma saya tak berani nak sebut nama kerana mungkin itu nama samaran. Rasanya macam Mr. G, rasanya Ghazali tu Mr. G ke? Azura tu daripada Language Academy ke? Ramai lagi lah yang nama penuh, of course di UiTM saya kenal sangat tu. Dr. Mahfuza, kawan yang kami yang dah berpindah jauh ke Shah Alam tapi dekat di hati. Ya. Jadi seronoklah dapat share. Now macam mana yang Puan Suzaina bagi tahu, this is a sharing session. Tak bermakna kami ni betul. Kami ni hanya share apa yang kami dari pengalaman 3 generasi seperti kata Puan Suzaina. Oh, sedihnya saya generasi yang agak lambat sikit, bukan lambat, lama sikit. Okey. Kalau kita ada generasi XYZ, saya ni X lah kot X, kemudian Puan Suzaina Y kot, and Puan Nazlin dengan Cik Nazlin X juga, ni Y juga kan, Y ke Z. Puan Aina of course lah Z. Dan sekarang ni kita ada lagi generasi-generasi baru, centennials lah apa kan, yang lebih teknologi base. Tapi tak bermakna kita ni berbeza dari banyak sudut. There are of course certain things yang kita agak different, tetapi basically when we talk about mental health, kita ni sama dari dulu-dulu sampai sekarang pun mental health very important. Nah, sebelum saya go into my slide, kita nak tanyalah pada kawan-kawan kita kat depan ni kan, apa maksud bersyukur yang you all faham, yang kawan-kawan dekat sini faham apa itu bersyukur. Kita selalu sebut bersyukurlah. Tapi apa itu bersyukur? Cuba type kat chat kolom tu sikit. Dan kalau kenal saya boleh bracket lagi tulis siapa nama tu. Cuba kita lihat. Apa tu bersyukur? Simple yang difaham. Terima dengan hati amal, dengan tingkah laku, menghargai apa yang diminat. Okey, syukur, qanaah, berasa cukup, menghargai. Oh, Muhammad Syafiq, rasa macam kenal Muhammad Syafiq ni, if I'm not mistaken. Kawan-kawan UiTM kita juga. Okey, betul. Dan bersyukur ini sentiasa kita ungkapkan. Pemenang tak lagi tu, reda dengan rezeki dan ujian. Selalu kita sebut bersyukurlah. Tapi kan it's not easy to bersyukur. Senang cerita nak bersyukur. Okay, Cik Nazli, next slide please. Oh no, go back. Sorry, go back. Saya nak satu lagi soalan dekat sini ya. Kalau kawan-kawan kata bersyukur tu kerana menghargai apa yang dimiliki, betul, it's not wrong. Meaning rasa berterima kasih kita kepada alam, kepada yang mencipta kita lah, of course terutamanya, dan kepada apa yang kita ada seperti yang kawan-kawan sebut, reda dengan rezeki, terima dengan hati amal dan tingkah laku. Sekarang saya nak tanya, kalau kita betul lah kata sebut kita bersyukur ni, apa yang sebenarnya patut kita buat untuk rasa bersyukur? Apa yang patut kita bersyukur in the first place?
Kita nak hargai, kita reda dengan ujian. Bersyukur ni, bersyukur dengan apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa yang kita patut bersyukur? Dengan hidup, okey, kata Ahmad, nikmat, nikmat hidup, okey, I will combine both nikmat and hidup is nikmat hidup. Apa lagi? Sebenarnya kita nak semua susah kan menjaga diri dengan baik dari segi kesihatan. Ya, itu yang apa patut kita buat, betul. Sebenarnya bila kita bersyukur, tengok kita makan masa untuk kita tulis apa yang kita patut bersyukur. Now it comes to my next slide, Cik Nazin. Banyak benda dalam dunia ni yang patutnya kita bersyukur. In the first place, yang paling kita patut bersyukur, kita bersyukur kita dah masuk dalam bulan Ramadan tahun ini. Ramai kawan-kawan kita yang kita kenal atau saudara mara kita yang tak sempat. Saya ada seorang sahabat juga yang meninggalkan kita di ambang Ramadan tu. Sebelum masuk maghrib dia meninggal. Sebelum masuk maghrib satu Ramadan. Jadi ramai kawan-kawan di sana yang itu takdir mereka. Jadi kita ni sepatutnya masih bersyukur yang kita ni dah masuk sehingga ke malam 15, 14, 15 Ramadan ini. Bersyukur kita dapat lagi minta maaf dengan Allah pada dosa-dosa kita yang banyak ni. Rasa bersyukur sangat-sangat dapat masuk ya dengan Ramadan. Dan of course kita ada rasa bersyukur kita pada Allah, terima kasih kita kepada Allah kerana kita masih boleh berjalan, bercakap, menggunakan semua panca indera, sempat lagi kalau pergi ke tarawih, balik, ada kudrat untuk melakukan banyak benda walaupun kita sedang berpuasa. Kadang-kadang orang-orang non-Muslim, jika ada dalam partisipan kita non-Muslim pun kagum macam mana orang-orang Islam boleh buat semua yang mereka buat masa sebelum puasa di dalam bulan puasa. Itulah nikmat kesyukuran yang patut kita bersyukur banyak-banyak. Yang kadang-kadang benda-benda kecil yang kita bersyukur ni kita tak nampak tau. Kadang-kadang kita dapat call kawan kita, kalau bukan bulan puasa tu dapat keluar sekejap dengan kawan-kawan minum teh satu cawan dekat luar tu pun dah rasa bersyukur sebab kita boleh minum, kita ada kawan, kita ada tempat untuk kita berdiskus, kita boleh berjalan ke sana atau drive ke sana. You see there's a lot of things for us to rasa bersyukur kepada dunia ni. Kita ada tempat kalau tak ada kawan, kita ada keluarga. Tak ada keluarga, kita masih ada pencipta untuk kita ceritakan semua masalah kita, ceritakan semua yang kita hadapi, yang kita rasa di setiap ketika. So, there's nothing to regret. There's nothing to regret. Semuanya anggaplah positif. Semua yang berlaku positif. Of course, konflik kat tempat kerja, konflik di rumah, konflik di mana-mana tak boleh nak elak. Seperti yang tadi siapa tulis, Reda dengan ni cantik, bersyukur dapat join Webex, dapat info-info menarik. Betul, saya juga bersyukur dapat jadi penceramah walaupun ada terdetik di hati saya apabila sahabat saya menjemput saya untuk sesi ni, saya kata, saya bahasa macam mana nak cakap pasal inilah positive things of bersyukur. Kemudian saya imbas balik diri saya. Why not? Saya bersyukur menjadi seorang pendidik bahasa yang masih lagi Muslim yang boleh bercakap dari segi kebesaran Allah dalam menanamkan rasa bersyukur dalam diri kita. So, walau apa pun berlaku, there's a lot of musibah yang berlaku. Tengoklah pada kawan-kawan kita yang diuji sebaik sebelum puasa tu, banjir. Di Johor sendiri kan, banjir besar di Segamat, di Kota Tinggi. Tapi kita nampak musibah. Tapi kita nampak tak macam mana bersyukurnya kita bahawa di sebalik mereka diuji dengan banjir, berapa ramai rakyat Malaysia, warga Johor, warga kita di luar atau di dalam negeri yang sumbangkan macam-macam bantuan. Tempat berteduh yang sekarang pada masa itu dilanda banjir tu pun
diganti sementara. Ada tempat, bukan kita tak ada tempat. Bangunan runtuh, ada tempat untuk orang yang diselamatkan. Hospital masih boleh menampung. So bersyukurnya kita di bumi Malaysia, di bumi Allah sentiasa dapat bantuan-bantuan ini. Jadi sekarang, move to my next question. Macam mana kita nak lakukan untuk menzahirkan rasa bersyukur kita ni? Cuba type. Macam mana kita nak zahirkan? Kita tahu tau, kita ni bersyukur, kita ni yelah, kita rasa bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, dengan semua yang Allah bagi. Tapi macam mana kita nak zahirkan rasa bersyukur ni? Ucap Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Betul. Itu satu cara. Ucap Alhamdulillah. Sabar dan reda if tak dapat apa yang diinginkan. Tepat sekali. Membantu orang yang memerlukan. Yes. Betul sangat-sangat. Cuba move to my next slide. Bila Puan Suzana atau Cik Suzana sebut ucap Alhamdulillah, tengok maksud ni. Saya bukan orang bahasa Arab ke ataupun yang mengajar bahasa agama Islam. Tapi kita tahu apa maksud Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dekat situ pun dah nampak Allah kata, syukurlah pada aku beri nikmat yang bertambah-tambah. Ya, syukurlah. Syukurlah kita ada konflik sikit dengan kawan-kawan di tempat kerja kita. Bersyukurlah. Kenapa? Kita diajar untuk saling mengenali lebih lanjut. Oh, dia ni garang orang dia. Oh, kita tak boleh ikut cara ni dengan dia. Oh, kita kena macam gini untuk kita berdiskusi dan move to the next step. Oh, mungkin dengan dia kita kena duduk diam kot. Duduk diam. Itu cara kita kena bersyukur dengan apa-apa yang berlaku. Betul, Dr. Mahfuzah kawan saya tu kongsi kegembiraan dari bersyukur agar orang lain juga boleh merasai syukur. Betul. Sangat-sangat betul. Kadang-kadang kita dah aim nak dapat sesuatu tapi kita tak dapat. Jadi don't despair. Jangan sedih sebab di sebalik ujian tu pasti Allah nak bagi yang lebih besar. We as a whole are very lucky to be in educational department. Tak kira lah bekerja sebagai pensyarah ataupun dalam bidang sekalipun di institusi pendidikan. Maknanya we are the chosen one to deliver information, knowledge to our young people out there. Kalau bekerja dalam bendahari sekalipun berurusan dengan student, bersyukurlah kita ada banyak peluang untuk mencari rahmat Allah dengan berbakti pada student-student kita. Jadi antara aktiviti yang kita boleh menunjukkan rasa kesyukuran kita pada Allah SWT juga kepada semua yang di sekeliling kita. Pertama, nikmatilah keindahan alam. Sebelum kena banjir, habis pokok-pokok, sebelum deforestation yang berlaku. Tak apa. Sekarang ni kita enjoy the nikmat of alam semula jadi. Tapi bila kerajaan tebang pokok ataupun banjir berlaku, tebang forest nak jadi jambatan, kita komplain. Apalah nanti deforestation jadi banjir. Inilah nanti rumah saya pun kena banjir. We look at the negative side. Tapi bila waktu benda tu ada, kita tak menikmatinya. Kita ada kebun seluas-luas ekar jadi lalang. Bila kerajaan ambil, kita marah. So, nikmat keindahan alam tu kita nikmat. You appreciate what you have now before it loses. Begitu juga dengan nikmat kesihatan. Saya bersyukur, Alhamdulillah. Kalau Puan Su kata saya generasi X dulu tu kan, yang generasi, saya bersyukur kerana di umur 50-an saya masih boleh bekerja, masih boleh bercakap, masih boleh mencari pahala untuk alam saya yang akan datang tu. Dia berapa ramai kawan-kawan saya yang kehilangan kerja, yang tidak ada pekerjaan akibat COVID, yang meninggalkan dunia akibat COVID. So, kita kena bersyukur. Kita nikmat apa yang ada sekarang ini, take advantage of those. Appreciate what you have. You have a husband, you have a wife, you ada anak-anak, you ada keluarga, you ada rakan yang baik, you ada rumah yang baik, you boleh bernafas.
Kita nikmat tu kita nikmatilah sebaik-baiknya sekarang. Di hadapan kita waktu buka bukannya satu lauk. Saya rasa ni penuh meja. Pergi bazar tak tahu nak beli apa. Tak pergi bazar pun alhamdulillah jiran hantar. Jiran hantar satu lauk, kita masak satu. Jiran sebelah dah 3. Dah tambah jadi 4 lauk atas meja. Bayangkan. So we appreciate lah what you have now. And jangan angan-angankan benda yang kita belum tentu akan dapat. Dream is important. Dream is important. You have to achieve to what you want. But it doesn't mean that kalau you tak dapat apa yang you capai tu, you nak tu, you tarik diri. No. God knows when and what to give to each and every one of us. At the right time, at the right place, kita semua tahu benda tu. Mungkin saya cakap pun berdasar pengalaman hidup yang agak lebih sikit daripada semua orang kot. Saya tak tahulah yang dalam ni kan. Mungkin ada yang lebih lagi pengalaman daripada saya kat sini. Kemudian kita berterima kasih dan meluangkan masa bersama mereka yang banyak membantu. Jangan never forget each and everyone who has. Ada orang bila dia nak naik ataupun bila dia nak sesuatu, dia berbaik-baik. Bila dia dapat, dia kata hi bye. Jangan ada sikap macam tu, kerana apa yang kita ada hari ini bukan untuk selama-lamanya. Kita ada rumah hari ini, ada kereta tu belum menjamin selama-lamanya kita akan ada kereta itu atau kereta yang lebih baik daripada itu. Allah can take at any time that He likes. Ya? So terima kasihlah pada setiap masa. Hargailah orang-orang di keliling kita walaupun musuh kita. Kadang-kadang susah tau. Saya pun sama macam video yang Puan Aina tunjuk. Saya ni cepat marah. Cepat sangat. Nak waktu saya muda-muda dulu, umur 20-an, 30-an. Wah cepat marah, cepat melenting. Tetapi bila makin usia ni saya terfikir untuk apa kita marah ya. But those are the syaitan yang ada dalam badan kita lah. Syaitan saya tinggi tu. Sebab tu saya cepat marah kan. Jadi buat baiklah, senyumlah. Kalau kita tak boleh, this is what I do now. Kalau saya memang rasa macam, ya Allah, setiap kali, yelah kadang-kadang bila orang buat sesuatu pada kita, kita boleh maafkan. Tetapi nak lupakan is not an easy thing. So saya selalu berdoa, ya Allah kau jauhkan aku daripada orang-orang yang tak suka pada aku. Kau dekatkan aku dengan orang-orang yang sayang pada aku, yang boleh membawa kebaikan kepada aku. So we are not doing anything beyond Allah's help. But if Allah sends the person to you, you masih terpaksa berhadapinya, kita fikir balik. Mungkin ada sesuatu untuk kita belajar dari orang itu ataupun untuk orang itu belajar daripada kita. Jadi take things positively ya. Dan of course kalau kita sebut keuangan, tak semua orang ada masalah keuangan. You dapat 1,000, you nak 2,000. You dapat 10,000, you nak 11,000. You dapat 30,000, you nak 31,000. Sebab tu rasuah di peringkat atasan lebih tinggi. Jadi no matter how you earn, what amount you earn, simpanlah sedikit untuk disumbangkan pada orang-orang keliling. Amalkanlah satu tips ni sharing daripada nenek dan mak saya dulu. Kalau kita rasa susah hati atau kita rasa kita ada betul-betul masalah yang sangat-sangat, di samping sedekah yang kita buat selalu ni, pergilah. Nampak orang tengah sapu sampah kat situ, cleaner kita ke ataupun orang susah, just buy them one nasi lemak or just give them RM5 ke RM1 kan. Senyuman dalam wajah dia tu, walaupun sebenarnya nasi lemak mana-mana no kan, goreng pisang tu sikit tu buat RM1. Tapi senyuman dia tu akan menyebabkan hati kita tenang. Sebab apa? Allah suka orang yang bersedekah. Bila kita bersedekah, orang tu senyum, Allah senyum, kita dapat senyuman itu daripada Allah. Kita nak rahmat dan barakah dalam kehidupan ni. Okay, and my last slide. Allah banyak sangatlah Dr. Mili cakap kan. My last slide. Sebab kita balik nak masak kan masing-masing kan nanti. Okay. Now this is what we receive if we bersyukur. Apa je masalah dalam kehidupan ni, tolaklah tepi. Leave it to God to decide. Leave it to God to lead our way. Maafkan. Memang susah untuk memaafkan.
senang untuk diungkapkan. Maafkan je lah. Tetapi nak keluarkan dia daripada dalam hati bukan senang. Kalau betul dah maafkan, nak lupakan parut yang ada tu makan masa. So the only one that can help us to, hilangkan rasa tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta banyak-banyak dengan dia je lah yang boleh memberi kita rahmat, boleh beri kita ketenangan yang kita nak tu. Maafkan semua orang. Not easy. I've done that, I've felt that. So it's not easy, but that is what we are supposed to do. Maafkan mereka dan keluarga mereka. Sebab apa? Bila kita maafkan orang, kita rasa tenang. Orang tu suka hati dia lah. Dia nak accept tak accept belakang kira. Ya? Kalau kita ada kekuatan, berjumpa face to face, say sorry. Kalau kita tak ada kekuatan, tak apa, WhatsApp ada ni, raya nak dekat ni kan. Just simply send, saya sebagai kawan, just to wish you selamat hari raya, maaf zahir batin. Jangan sebut pada perkataan je. Terus masukkan dalam hati, ya Allah, aku memang betul-betul minta maaf dengan dia. Ya? Believe me, kalau kita kerja, kadang-kadang kat tempat kita ada CCTV. Tapi sebenarnya ada satu CCTV yang paling besar yang kita semua selalu lupa. Yang sentiasa tengok, what you give, you get back. Jadi, give lah the good ones so that we receive the best one from the best of the Creator. Okay, itu sahaja. Kalau saya ada tersalah cakap, saya minta maaf banyak-banyak dan saya ucapkan salam Ramadan. Jom kita kejar bersama-sama, doa sama-sama untuk kita dapat malam yang kita nanti-nanti, yang mana kita tak tahu next year how it will be. So, marilah kita berdoa banyak-banyak, kita ditemukan dengan malam itu dan salam Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua rakan-rakan yang kenali saya di UTM, Hi UTM and also to UITM. That's all. Back to Puan Suzaina. Hai, semoga kita pass kepada Cik Nazlin kan. Untuk sebenarnya ni, thank you so much everyone. Kekal lah tadi 124, sekarang dah 119 dah isi. Sebab kita tahu ada staff cakap point lah, post je kita punya link latihan. Walaupun program kita sampai 4:30 petang. Sebab ada staff dah masuk awal, dia kena balik pukul 5, betul tak Dr. Min kan? Ya. Okay, again, thank you so much everyone. Tapi saya ada baca lah, hari ni saya punya video ni ada kalender bulan-bulan Islam. Maksudnya kita ni malam tarawih yang ke-15 ni, fadilat dia adalah semua malaikat yang menanggung arash kursi berselawat dan mendoakannya supaya Allah mengampunkannya. Fadilat untuk malam ke-15 untuk kita punya tarawih. Jangan tinggal tarawih. Kalau malas pun sangat, buat 2 rakaat. Itu je lah tips dia. Kan Dr. Min, malas sangat ni kalau orang malas sangat ni. Okay. Pada biasa kita boleh buat 9 rakaat termasuk witir lah. Okay. Jom kita sama-sama doa untuk di bulan Ramadan ni. Okay, mungkin boleh ikut sama dengan saya tapi tak payah dengar suara, baca di rumah dalam hati. Pertama, Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Ya Allah, aku memohon keampunan dari Allah. Ya Allah, aku memohon syurga dan perlindungan daripada api neraka. Ya Allah, Engkau adalah zat yang menyukai kemaafan. Oleh itu, maafkanlah kami, wahai zat yang maha pemurah. Amin. Biasanya, kita selalu doa, Ya Allah, Tuhanku, tempatkanlah aku di syurga. Tapi kena faham, titian sirat ke syurga tu ada 14 step alam-alam yang kita lalu. Jadi, kita kena doa, Ya Allah, elakkan aku daripada api neraka. Sebab umat Islam ni, Allah dah janjikan, memang semua kita akan masuk syurga. Tapi step by step nak ke syurga tu, flow dia macam mana. Allah nak audit tu. Banyak tu perjalanan kita kena audit. Again, thank you so much buat yang berusaha, Profesor Dr. Rosli bin Mat Ilyas, Timbalan Net Chancellor Penyelidikan Inovasi UTM kerana sudi mengundang kami bertiga. Terima kasih juga buat Puan Nur Hakimi binti Kosono, Timbalan Pendaftar Jabatan Timbalan Net Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UTM. Tidak lupa Dr. Hayana Muhammad Hadi, Prorektor UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, Muslimin dan Muslimat daripada UTM, daripada UiTM, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Thank you so much sudi mendengar curitan kami. Tapi kita bagilah kiranya ada soalan ke nak tanya ke ruangan chat. Rasanya semua tak ada soalan ni, nak balik dah kan? Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebab menganjur. So alhamdulillah, terima kasih buat Cik Nadim Muhammad Fuad kerana memberi ruang dan peluang untuk kami. Kan kadang-kadang tiba-tiba je pahala di bulan Ramadan, okey nak sampaikan sharing session. Okay, thank you so much guys. So rasa anggap tu kita tak ada soalan lah tu Dr. Min kan, Puan Aina kan, tak ada soalan tu. Semua dah bersyukur tu, dah nampak dah menu-menu dia nak pergi okay.
And then again kita dah ada tiga konsep tadi, self-care, self-regulation dan self-disiplin dalam kita nak menghadapi tip kesihatan mental di bulan Ramadan. Itu saja daripada kami bertiga. Aku qauli hadza wa astaghfiruka al-azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seserahkan kepada Cik Nazlin. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Su, Puan Aina dan juga Dr. Aminah atas perkongsian yang diberikan. Saya buka lagi floor untuk soalan kalau ada. Kalau malu nak bertanya, Dia depend boleh type dekat ruang macam chat. maintenance. Kalau aku dapat duit daripada pada PPMU, aku dah fikirlah mesin apa yang aku nak pakai, yang jenis yang banyak pakai kan. Sebab kita banyak grant. Izam, Cik Sebab Muhammad ada Izam satu grant tu rasa high ni. performance yang mesin-mesin. Cik Muhammad Minta Izam maaf tak ya. perasan mic on. Apa ni? Bila? Aku Bila mana nak tadi iftar yang dengan awal siapa tu? kan? Saya kira macam tak ada soalan daripada participant. Oleh itu, saya terima kasih kepada hadirin yang hadir. Ini adalah Lin tak dengar Nazlin. Mute. Leave the mute. penat je bercakap. Okey. Saya berterima kasih kepada semua yang sudi hadir untuk mendengar perkongsian yang diberikan oleh penceramah kita daripada UiTM. Saya kira perkongsian yang diberikan sangat bermanfaat lah, terutamanya pada bulan Ramadan ni, kerana kita tahu pada bulan Ramadan ni kita punya emosi ni lagi sukarlah untuk diuruskan dengan fizikal yang perlu kita kontrol, tak boleh makan, tak boleh minum. So harapan saya agar semua dapat manfaatkan atau gunakanlah tips-tips yang diberikan sepanjang bulan Ramadan supaya dapat kesihatan dari segi mental dan fizikal yang optimum, dan boleh digunakan juga sebelum akan datanglah, maksudnya kalau anda semua mengalami emosi yang tidak stabil. So kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat selamat berbulan puasa, selamat berbuka. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam program-program akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum tu boleh tak buka kamera? Saya nak ambil gambar ramai-ramai. Aku nak ambil gambar ni je. Kau. Aku tak tahu kat sini macam mana. Okey, semua dah on ke? Yes. Senyum je tau. Senyum dulu. 1, 2, 3. Okey. Lagi, next. 1, 2, 3. Okey, lagi. Buat peace sikit. 1, 2, 3. Okey. Satu lagi, last. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Mohon isi link dia ada 2 link lah, link UTM, tapi UTM tu semua kena isi sebab nanti dapat isi gel kan Lin kan? Betul tak? Ya betul, UTM mohon Link UTM tu kalau macam ada style UiTM pun kena isi juga, nanti dapat isi gel. Ni yang UiTM Poina share tadi tu, Poina boleh share balik kot. Cik Lin pun boleh share balik. Share semula untuk UTM ya. UTM tu nanti you all dapat isi gel tau ya. Yang UiTM tu kena isi juga untuk kami kirimkan jam latihan you all. Okay, Poina yang dah share tu untuk jam latihan style UiTM. Yang Cik Nazli dah share tu untuk you punya, semua kena isi. Alright, tolong Okey, terima kasih. Assalamualaikum.